Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat sambung lagi perkongsian tentang ilmu faraid. Kita masih membincangkan tentang waris ashabul furud. Pada pertemuan kali ini kita akan cuba menghuraikan waris lain iaitu saudara perempuan sebapa, juga termasuk dalam waris ashabul furud. Waris ashabul furud saudara perempuan sebapa merupakan adik-beradik perempuan si mati yang hanya berhubung dengan satu ayah. Maksudnya mak yang berbeza. Mungkin terjadi dalam setengah-setengah keluarga, tetapi ini adalah juga diraikan untuk mendapat harta pusaka. Maksudnya adik-beradik satu ayah lain mak kepada si mati. Sama ada tak kisahlah kakak ataupun adik perempuan, mereka juga layak mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum faraid. Bagi saudara perempuan sebapa, antara waris dalam ashabul furud yang mempunyai banyak keadaan untuk mewarisi sesuatu faraid, harta pusaka. Di sini diringkaskan 6 keadaan. 3 yang pertama adalah bagaimana saudara perempuan sebapa mendapat bahagian secara portion fardu tersebut. 2, iaitu keadaan keempat dan kelima. Sekali lagi, kita akan berjumpa dengan 2 istilah asobah, iaitu asobah bil ghair dengan asobah ma'al ghair. Sama hampir situasinya macam apabila kita bincangkan waris saudara perempuan seibu sebapa, iaitu kandung sebelum ini. Boleh rujuk kepada video tersebut. Dan yang terakhir, yang keenam, ialah saudara perempuan sebapa terhalang. Maksud terhalang ialah tidak akan mendapat sebab ada waris lain yang lebih utama ataupun layak untuk mendapat harta pusaka si mati. Kita akan tengok satu persatu kepada situasi ini dan diikuti dengan kes-kes faraid yang berkaitan. Pertama sekali kita tengok situasi-situasi yang menunjukkan bahawa saudara perempuan sebapa memperolehi fardu ataupun pecahan-pecahan tertentu. Yang pertama ialah saudara perempuan sebapa layak untuk mendapat 1/2 harta pusaka. Bila? Pertamanya ialah situasi apabila jika bilangan seorang sahaja. Bilangan maksudnya merujuk kepada mereka jika bilangan saudara perempuan sebapa adalah seorang sahaja. Pada masa yang sama, ada syarat lain iaitu si mati tiada anak, cucu, saudara kandung lelaki ataupun perempuan, tidak ada bapa dan tidak ada waris yang menjadikannya asobah. Ini antara syarat-syarat yang perlu diikuti dan bersama dengan apabila mereka hanya bilangan seorang sahaja. Yang kedua, saudara perempuan sebapa layak untuk mendapat 2/3. Syarat yang di belakang ni hampir sama seperti yang 1/2, cumanya sekali lagi dia melihat kepada bilangan. Dalam faraid ini kalau bilangan tu lebih, biasanya portion itu akan mengembang, akan membesar. Dalam kes ini, iaitu jika bilangan 2 orang atau lebih, iaitu saudara perempuan kepada si mati sebapa ini lebih daripada seorang, ada 2 atau ke atas, mereka mungkin berkongsi pada portion yang sama iaitu 2/3. Pastikan si mati tidak ada anak, si mati tidak ada cucu, saudara kandung dan bapa, dan tidak ada waris yang menjadikannya asobah. Asobah itu ada situasi yang keempat dan kelima lah. Dan yang ketiga, portion yang seterusnya ialah 1/6, iaitu jika bersama dengan seorang saudara perempuan seibu sebapa, kandung. Kalaulah si mati tinggalkan satu kakak kandung ataupun adik-beradik perempuan kandung, pada masa yang sama ada juga adik-beradik perempuan si bapa, satu ayah, maksudnya adik-beradik perempuan sebapa itulah yang akan dapat 1/6. Dan ditambah dengan syarat yang sama seperti yang atas, iaitu si mati tidak ada anak, cucu, saudara lelaki kandung, bapa dan tiada waris yang menjadikannya asobah. Yang ini syarat sama sajalah. So ini antara 3 keadaan situasi bagaimana saudara perempuan sebapa memperolehi fardu, bahagian tetap, pecahan yang telah ditetapkan. Seterusnya, kita lihat kepada asobah. Keadaan yang keempat, saudara perempuan sebapa juga layak untuk mendapat lebihan.
Bila kita kata asobah bil ghair, sekali lagi kita kena ingat balik, mesti situasi itu mempunyai lelaki dan perempuan yang mempunyai kedudukan yang sama. Kita pernah bincangkan asobah bil ghair dalam situasi anak kepada si mati. Kita pernah bincangkan dalam adik-beradik kandung. Sama juga sekarang ni, mesti ada saudara perempuan sebapa dan mesti ada saudara lelaki sebapa. Baru sama level. Ya. Jika bersama saudara lelaki sebapa dan si mati tiada anak lelaki, cucu lelaki, saudara lelaki kandung dan bapa. Ini syarat tambahan lah. So, portion asobah bil ghair ialah yang lelaki akan double, yang perempuan akan maintain satu bahagian. Kita akan tengok pada contoh nanti. Dan yang kelima ialah asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair iaitu jika ketika bersama anak-anak perempuan atau anak perempuan kepada anak lelaki, ini cucu perempuan atau bersama kedua-duanya. Maksudnya bila si mati ada zuriat perempuan sahaja, so adik-beradik ataupun saudara perempuan sebapa ni juga layak mendapat baki sekiranya ada. Begitu juga dengan syarat tambahan dan si mati tiada anak lelaki, cucu lelaki, saudara kandung, bapa dan tiada waris yang menjadikannya asobah bil ghair. Ini antara syarat-syarat tambahan yang agak ketat untuk melayakkan saudara perempuan sebapa untuk mendapat satu asobah. Dan yang terakhir sekali, apabila ada situasi yang berlawanan kepada syarat-syarat yang di atas, iaitu si mati ada anak lelaki, cucu lelaki, bapa, saudara lelaki kandung, dua orang saudara perempuan kandung, atau saudara perempuan kandung ketika dia menerima asobah bil ghair, maksudnya saudara perempuan yang kandung lebih utama untuk mendapat baki, maka dalam situasi ini, saudara perempuan sebapa dianggap terhalang, tidak layak untuk mendapat pusaka. Ini adalah 6 keadaan dan antara waris dalam ashabul furud yang situasinya agak panjang ataupun banyak, yang agak unik lah, terperinci dia punya pembahagiannya. Okay. Kita tengok satu persatu dari sudut contoh. Dalam contoh pertama ialah seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah seorang saudara perempuan sebapa sahaja. Kita tengok dalam kes ini tak ada waris lain. Hanya seorang sahaja. Dan seorang ini pula ialah saudara perempuan sebapa. Maka kita kata tadi, kalau bilangan dia seorang dan tidak ada waris yang menghalangnya, maka saudara perempuan B itu adalah short kepada sebapa tadi, short form, maka layak untuk mendapat 1/2. Sekali lagi, dalam kes ini, hanya layak 1/2, maka berbakilah 1/2 yang lain yang biasanya mazhab Syafi'i mengatakan perlu diserahkan ke Baitul Mal. Contoh seterusnya ialah seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah 2 orang. 2 orang di sini. Saudara perempuan sebapa. Okey. Macam mana? Kalau kita kata 2 orang tadi, maka mereka layak untuk berkongsi pada portion yang sama iaitu 2/3. Okey, dan ada berbaki lagi 1/3. Disebabkan bilangan mereka 2 orang, maka adalah sama, sinkronis dengan bilangan saham ini, maka setiap seorang akan memperolehi 1/3, 1/3. Ini contoh mudah untuk menggambarkan bagaimana bilangan mereka berkongsi pada portion yang sama. Kita tengok contoh yang ketiga. Yang ini ialah bagaimana saudara perempuan sebapa layak untuk mendapat 1/6. Kita kata tadi, bila masa bersama dengan saudara perempuan kandung. Kita bayangkan begini. Dalam kes, seorang perempuan meninggal dunia dan warisnya ialah seorang saudara perempuan seibu bapa dan seorang saudara perempuan sebapa. Kita raikan sebab yang kandung ini bersambung dengan si mati disebab dua pihak ini, bapa dan ibu. Sedangkan saudara perempuan sebapa hanya bersambung dengan si mati di sebelah bapa saja. So, kekuatan dan keakraban itu adalah merujuk kepada yang kandung lebih kuat berbanding yang satu bapa, satu pihak sahaja. So, galur itu. Dalam kes ini, saudara perempuan seibu sebapa kandung layak untuk dapat 1/2 kerana bilangan dia seorang. Dan selebihnya ataupun 1/6 iaitu 1/6 secara fardu diberikan kepada saudara perempuan sebapa. Dalam kes ini melibatkan 2 pecahan, kita kena selesaikan untuk mencari nombor penyama yang sama
So antara 2 dengan 6, kita jadikan 6 itu sebagai base number ataupun gandaan punya yang terkecil. Kemudian kita cari saham kepada kedua-dua waris ini dengan cara 6 bahagi 2, 3, 3 darab 1, 3. 6 bahagi 6, 1, 1 darab 1, 1. So jumlah untuk waris baru berjumlah 4. Sedangkan total adalah 6. So 6 tolak 4 adalah 2. Ya. So ini adalah bagaimana saudara perempuan sebapa memperolehi 1/6. Contoh keempat ialah yang ni saudara perempuan sebapa memperolehi secara asobah bil ghair bila ada saudara lelaki sebapa yang sama kedudukan dengannya. Seorang perempuan meninggal dunia dan warisnya ialah seorang saudara perempuan sebapa dan seorang saudara lelaki sebapa. So kedua-duanya akan mendapat secara asobah bil ghair disebabkan kedudukan yang sama. Walau bagaimanapun yang lelaki akan berganda 2. Ya. Perempuan maintain 1. So dalam kes ini jumlahnya 3 disebabkan setiapnya adalah seorang. So yang saudara perempuan akan dapat 1/3, saudara lelaki akan dapat 2/3. Seterusnya contoh yang kelima ialah bagaimana saudara perempuan mendapat asabah ma'al ghair. Dapat baki. Situasinya ialah apabila si mati tinggalkan zuriat perempuan sahaja. Okay, dalam kes ini seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah seorang anak perempuan dan seorang lagi saudara perempuan sebapa. Okay, tak ada waris lain. So, dalam kes ini kita bahagikan terlebih dahulu anak perempuan punya bahagian. Dalam kes ini seorang, maka dia akan dapat 1/2. So, berbaki asobah ma'al ghair ini diserahkan kepada saudara perempuan sebapa. Berapa baki itu? Disebabkan di sini sudah setengah, maka setengah lagi untuk saudara perempuan sebapa. Inilah dia istilah asobah ma'al ghair. Dan yang terakhir sekali, iaitu apabila situasi yang menyebabkan saudara perempuan tadi tidak mendapat ataupun istilahnya terhalang, ataupun dalam faraid disebut hajab, iaitu apabila contohnya seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah anak lelaki dan juga seorang saudara perempuan sebapa. So di sini anak lelaki lebih dominan, lebih layak untuk mendapat pusaka. So anak lelaki akan memperolehi keseluruhan harta, manakala saudara perempuan sebapa akan terhalang daripada mendapat perolehan faraid. Begitulah keadaan kepada saudara perempuan sebapa yang turut diraikan dalam pemberian dan agihan faraid, iaitu sebanyak 6 situasi. 3 daripadanya secara fardu, iaitu 1/2, 2/3 dan 1/6. 2 kemudian melalui asobah, satu namanya asobah bil ghair, kemudian asabah ma'al ghair, dan yang terakhir sekali ialah terhalang daripada mendapat pusaka. Semoga bermanfaat. Untuk itu wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.